Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syamil Al-Jafri bin Jamil, merupakan Ketua Kumpulan bagi kerja khusus HFA 2024 ini. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Lim Beng Hong, Muhammad Syafiq bin Saharil, Lon Yan Yan dan Nio Ziyan. Dalam video ini kami akan membentangkan hasil kajian kami iaitu tentang kepentingan etika dan peradaban dalam membendung isu rasuah dalam sektor pembinaan. Etika dan peradaban merupakan satu tradisi yang diwarisi hampir dalam setiap masyarakat sejak dahulu lagi untuk membentuk kesedaran dalam generasi supaya beradab dan berpengetahuan dalam melakukan sesuatu tindakan yang dilakukan. Rasuah merupakan satu gejala atau perlakuan buruk yang dikaitkan dengan kurangnya penghayatan terhadap etika dan peradaban dalam diri. Kekurangan atau kemerosotan penghayatan terhadap pentingnya peranan etika dan peradaban menyebabkan wujudnya masalah-masalah dari segi masalah tanggungjawab sosial dan etika, terutamanya seperti rasuah. Isu rasuah ini memberi kesan buruk kepada diri dan juga memudaratkan orang lain, terutamanya jika berlaku dalam sektor pembinaan kerana boleh menyebabkan berlaku projek rugi dan ditunda atau dibiarkan tergendala disebabkan isu wang yang berlaku. Selain itu, pekerja-pekerja di dalam sektor pembinaan yang tidak bertanggungjawab kerana bersifat ingin keuntungan semata-mata sanggup mengetepikan risiko-risiko atau faktor-faktor lain yang menyebabkan kemudaratan dalam projek pembinaan. Contoh, berlaku struktur bangunan yang tidak selamat disebabkan kesan daripada penerimaan rasuah. Seterusnya, amalan rasuah ini akan meningkatkan jumlah kos kontrak serta merendahkan kualiti pembinaan dalam proses pemberian kontrak yang kurang. Hal ini demikian kontraktor ingin menjimatkan kos dan tidak mematuhi piawaian prosedur atau syarat-syarat yang ditetapkan. Ini telah membawa kerugian yang tidak mampu diketahui kepada pembangunan negara kita, dan kerajaan Malaysia sedang bergiat usaha untuk mencegah isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Saharil. Sekarang kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk menerangkan kepentingan etika dan peradaban dalam membendung isu rasuah dalam sektor pembinaan. Yang pertama, menganalisis terhadap kesedaran dan sifat pelajar yang bakal berperanan sebagai pekerja industri pembinaan akan datang terhadap etika peradaban. Seterusnya, mengenal pasti faktor-faktor rasuah dan kesannya terhadap sektor pembinaan serta ekonomi sosial. Yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah yang dapat membendung kes rasuah yang berlaku dalam sektor pembinaan. Akhir sekali, menerangkan kepentingan etika dan peradaban dalam sektor pembinaan. Kajian yang akan dijalankan ialah kepentingan etika dan peradaban dalam membendung isu rasuah dengan cara mengenal pasti faktor-faktor dan kesan terhadap sektor pembinaan. Seterusnya, langkah-langkah membendung dan kepentingan sikap integriti dan jujur yang perlu ada pada setiap organisasi sektor pembinaan. Titik rujukan kami adalah golongan pelajar sektor pembinaan dari Universiti Sains Malaysia, dan kami juga menemu ramah salah seorang quantity surveyor dalam sektor pembinaan. Salam sejahtera, nama saya Yopsien dengan nombor matrik saya 154358. Sekarang saya akan meneruskan aktiviti dan proses kajian. Sebelum memulakan kajian ini, kumpulan kami telah menjalankan dua tajuan berkaitan dengan topik 7, 8 atau 9 untuk mengenal pasti topik kajian. Kami juga mengadakan perbincangan antara ahli kumpulan melalui WhatsApp, dan selepas beberapa hari kemudian, kami dapat menghasilkan dua cadangan tajuk dan menyerahkannya kepada penyelidik kami dengan tujuan pemilihan topik kajian. Pada 10 April 2021, penyelidik kami iaitu Dr. Syamil telah menetapkan topik kajian kepada kumpulan kami, iaitu kepentingan etika dan peradaban dalam membentuk isu rasuah dalam sektor pembinaan. Selepas itu, ketua kumpulan kami membahagikan tugasan kepada ahli-ahli kumpulan. Pada hari yang sama, kami mengelar pasti masalah kajian sedang menetapkan objektif kajian dan kaedah kajian. Pada 19 hari bulan April 2021, kami menghantarkan proposal kepada penyelidik kami untuk semakan.
Dan kita juga mendapat komen atau manfaat daripada penilaian kami dan menambahkan proposal tersebut dari semasa ke semasa. Akhirnya kita dapat menghantarkan proposal akhir pada 2 hari bulan Mei 2021. Selain itu, semua ahli kumpulan mencari sumber kajian yang lebih lanjut daripada internet di rumah masing-masing dan menjalankan penyelidikan di perpustakaan yang terdekat. Selain itu, kumpulan kami juga menjalankan soal sendiri sepanjang seminggu. Sasaran responden kami ialah semua pelajar universiti di Malaysia yang bakal menjadi pemain industri pembinaan. Akhirnya kita dapat sebanyak 100 responden yang menjawab soal sendiri tersebut. Pada 23 Mei 2021, kumpulan kami telah menjalankan sesi pembentukan dengan Surveyor Nurul Akiman binti Muhammad Harun, iaitu seorang pengurus bahagian pengurusan komersial dan perolehan di PSL Management Sdn Bhd melalui Google Meet. Selepas itu, kami mengumpul dan menantikan data sedang membincangkan hasil dapatan kajian sesama ahli kumpulan supaya dapat membentangkan hasil kajian ini dan menghasilkan laporan infografik kemudian. Salam sejahtera, nama saya ialah Loh Yang. Saya akan menjelaskan hasil kajian lapangan kami hari ini. Kajian lapangan ini telah melibatkan 100 orang responden yang terdiri daripada pelajar yang merupakan bakal pemain industri pembinaan dan mengambil kursus berkaitan dengan sektor pembinaan. Daripada 100 orang responden ini, kebanyakan responden kami adalah berumur 18 hingga 24 tahun yang seramai 96 orang dan 4 orang yang berumur 25 hingga 34 tahun. Responden kami terdiri daripada 57 orang perempuan dan 43 orang lelaki. Dari segi kursus pengajian pula, bilangan pelajar dari kursus ukur bahan adalah tertinggi iaitu 26 orang, diikuti dengan kursus seni bina yang ada 25 orang. Seterusnya, kursus seni bina dalaman serta kursus ukur bangunan yang masing-masing ada 11 orang. Bilangan pelajar dari seni bina landscape adalah paling kurang hanya 2 orang pelajar. Selain itu, majoriti responden kami adalah pelajar tahun 1 sebanyak 65%. Kumpulan pelajar yang kedua banyak ialah pelajar tahun 2 iaitu 23%. Ketiga ialah pelajar tahun 3 10% dan akhirnya 2% pelajar tahun 4. Dalam kajian lapangan ini, para responden diminta untuk memilih 3 jawapan yang utama berdasarkan pendapat mereka. Yang pertama, faktor-faktor kes rasuah berlaku dalam sektor pembinaan. Menurut hasil kajian kami, seramai 83% responden berpendapat bahawa sikap tamak terhadap duit merupakan faktor utama. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kekurangan sifat profesional dalam kerja yang mendapat sokongan daripada 73% responden kami, manakala faktor yang ketiga ialah peranan atau pengaruh negatif daripada pihak atasan mendapat sokongan daripada 45% responden. Apa yang boleh kami dapati daripada data ini ialah sikap dan sifat manusia ini adalah penyebab utama berlakunya kes rasuah. Oleh itu, sekiranya terdapat sedikit pengaruh negatif dari luar seperti pihak atasan, mereka akan kehilangan etika dan terjebak dalam perangkap rasuah. Seterusnya, 3 kesan yang utama kes rasuah sektor pembinaan ialah menjejaskan kualiti projek, menyebabkan kerugian dalam aspek kewangan berlaku pada satu pihak dan diikuti dengan kos projek melebihi belanjawan yang masing-masing mendapat sokongan sebanyak 68%, 48% dan 45%. Manakala kehilangan kepercayaan pelabur-pelabur asing adalah paling kurang, hanya dipilih oleh 27 orang responden. Ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan responden berpendapat bahawa kes rasuah ini akan memberikan impak negatif yang paling besar terhadap projek tersebut, terutamanya kualiti dan kewangan. Bagi langkah-langkah yang berkesan untuk menghapuskan kes rasuah yang berlaku dalam sektor pembinaan, seperti yang ditunjukkan dalam carta ini, penguatkuasaan undang-undang, penekanan kod ataupun tata cara yang wajib dipatuhi pada setiap profesional dan pakar pemain industri pembinaan, dan meningkatkan sistem audit dalam pengurusan kewangan projek adalah 3 langkah utama. Oleh itu, kebanyakan responden kami adalah berpendapat bahawa usaha yang paling berkesan adalah kawalan luar melalui undang-undang dan sistem yang efektif supaya mereka yang berniat tidak baik tidak berpeluang untuk melakukan rasuah. Elemen yang terakhir yang kami ingin mengambil tahu ialah kepentingan sikap integriti dan jujur pada setiap pihak industri pembinaan berdasarkan pendapat responden kami. Seperti yang kami boleh nampak, memastikan pelancaran
projek pembinaan, menjaga imej profesional dan kepakaran sendiri, dan menjaga kepentingan kewangan setiap pihak dalam projek adalah 3 kepentingan yang utama. Menurut analisis kami, kebanyakan responden kami sedar bahawa sikap integriti dan jujur ini yang merupakan etika dan peradaban seseorang pemain industri akan memberikan kebaikan kepada projek tersebut dan pihak yang terlibat secara langsung. Secara keseluruhannya, kami mendapati bahawa sifat manusia adalah penyumbang masalah rasuah dalam sektor pembinaan. Isu ini akan menjejaskan kualiti projek dan kewangan projek. Untuk menyelesaikan isu ini, kawalan yang ketat merupakan penting menghalang ketamakan manusia terhadap duit dan amat penting untuk setiap pihak serta projek tersebut. Sekian ini sahaja untuk data analisis kajian lapangan kami. Hai, nama saya Lim Beng Hong. Melalui kajian ini, kami telah mengumpul banyak informasi yang berkaitan dengan kes rasuah daripada responden yang mengisi borang tinjauan dan surveyor daripada temu bual. Bagi yang pertama, melalui temu bual, kami telah tanya surveyor tersebut tentang beberapa soalan yang berkaitan dengan kes rasuah dan dia juga telah memenuhi maklumat kami dengan menjawab soalan kami dengan jawapan yang lebih profesional. Sebagai contoh, antara soalan kami adalah langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah kes rasuah dan daripada langkah yang diberi oleh dia membolehkan kami mengetahui bahawa contoh-contoh seperti camp integrity perlu dilaksanakan dengan permintaan kepada pihak swasta dan awam untuk menghadiri camp tersebut untuk lebih menyedari terhadap kes rasuah dalam sektor pembinaan. Yang seterusnya, pihak kerajaan boleh menekankan penguatkuasaan undang-undang terhadap sesiapa yang menyentuh kes rasuah ini akan diberi hukuman yang lebih berat. Selain daripada tersebut, juga terdapat cara-cara atau langkah-langkah yang lain untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pentingnya, seperti sifat amanah dan integriti perlu diamalkan oleh pemain industri. Biasanya, kes ini akan berlaku adalah disebabkan oleh kekurangan sifat amanah, kurang didikan agama, kekurangan duit dan lain-lain. Dengan ini, telah menyebabkan reputasi negara kita dan organisasi dirosakkan, hilang kepercayaan daripada pelanggan yang ingin melabur dalam perniagaan di negara kita. Oleh itu, melalui kajian ini, kita haruslah menjalankan sesuatu langkah untuk mengatasi atau mengurangkan masalah-masalah tersebut supaya kes rasuah boleh dikurangkan atau dihapuskan kerana kes-kes ini amat membahayakan negara kita. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami mengenai kepentingan etika dan peradaban dalam membendung isu rasuah dalam sektor pembinaan. Terima kasih kerana sudi menonton video kami.